Assalamualaikum dan selamat datang kepada sesi podcast kita pada kali ini. Kita berada dalam episod yang seterusnya setelah beberapa minggu kita menghilang. Dan sesi kali ini of course dibawakan khas oleh Pandai Teacher. Dan kali ini kita punya sesi bual santai. Tajuk kita adalah Guru Pembawa Perubahan. Nama saya Hamzah dan saya adalah salah seorang daripada kumpulan yang bertanggungjawab untuk develop Pandai Teacher dan juga merupakan host anda pada hari ini. Dan bersama saya juga adalah seorang tetamu istimewa, tapi kita akan mengenali tetamu kita, Cikgu Firhan, dengan lebih lanjut. Mungkin siapa yang pernah mengikuti episod-episod kita yang lepas dah pernah kenal dengan Cikgu Firhan, tapi saya akan introduce Cikgu Firhan lagi sekali. Dan melalui sesi pada hari ini kita berharap dapat berkongsi pengalaman dan pandangan tentang dunia pendidikan, terutamanya tentang guru-guru dan pelajar pada sesi khas Hari Guru kali ini. So dalam episod hari ini lagi sekali saya membawa seorang tetamu jemputan khas dan juga tetamu tetap kita di Bual Santai yang juga seorang guru yang berdedikasi dan berpengalaman. So nama beliau adalah Cikgu Firhan, seorang guru sejarah dan matematik yang telah mengajar, mempunyai pengalaman mengajar selama 10 tahun. So selamat kembali kepada sesi Bual Santai, Cikgu Firhan. Terima kasihlah sebab menjemput saya semula ke sesi Bual Santai pada hari ini. Hari ini saya bersama-sama Hamzah mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru-guru yang berada di Malaysia. Dan pada sesi kali ini kita sama-sama lah mendengar apalah yang dikongsikan oleh Hamzah. Ada soalan-soalan, saya tak sabar tunggu soalan Hamzah nih. Sebab saya pun nak tahu apa soalannya nak tanya dengan saya pada hari ini. Alright, terima kasih sekali lagi pada Cikgu Firhan. Sekali lagi sebelum kita bermula, inginkan saya ucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru di Malaysia seperti mana yang Cikgu Firhan dah cakap. Dan sesiapa yang mendengar selepas tarikh ini, 16 Mei, yang merupakan tarikh yang sangat bermakna buat semua guru di Malaysia kerana ia merupakan sambutan yang ke-51 tahun semenjak tahun 1972 yang mana Hari Guru telah diwatakan untuk sambutan seluruh warga Malaysia. Jadi buat Cikgu Firhan, apakah istimewanya Hari Guru secara mungkin secara individual dan sebagai seorang guru, apa istimewanya Hari Guru kepada Cikgu? Istimewanya Hari Guru, menyambut Hari Guru ni bagi pandangan saya lah, dia satu penghormatan dan privilege to all teachers in Malaysia. Dan dalam masa yang sama dia juga satu tanggungjawab juga buat kami sebagai yang bergelar guru ni lah. Tanggungjawab tu daripada aspek macam 100%, kadang-kadang bagi 150% untuk mendidik, dan kita nak bagi career path untuk murid-murid tu visualize apa dorang nak, apa cita-cita untuk mencapai cita-cita ni apa kena buat. So sekarang agak berbeza lah dari zaman dulu. Tanggungjawab tu dulu mostly tu mengajar, sekarang dia macam lebih kepada career advisor. Dalam masa yang sama mengajar juga, dalam masa yang sama juga kita jadi macam nursing home jugalah, menjaga murid-murid ni daripada melakukan hal-hal di rumah tu kan. Di rumah tu tu tanggung jawab bapa, bila datang sekolah tu kita akan jaga orang lah sehingga orang pulang daripada sekolah. So istimewanya Hari Guru tu is more macam parent yang kedua lah kepada anak-anak bagi saya lah, parent yang kedua bagi anak-anak rakyat Malaysia. Dan di sinilah di mana personality, di mana orang punya karakter dibina, lepas tu di mana psikologi dan emosi orang semua dibina di dalam seimbang lah secara jasmani, emosi, rohani, intelektual dan spiritual sekali di dalam sekolah. Itulah target yang bagi saya istimewanya guru, dan mengapa guru tu mempunyai celebration lah. Tapi saya bersyukur juga lah guru-guru di celebration di satu penghormatan yang mulia dan tinggi. Jadi untuk untuk
di sebalik tu dia ada tanggungjawab juga lah, yang seperti saya sebutkan tadi. Jadi for me it's a privilege, it's an honor, it's a responsibility juga. Dalam masa yang sama it's fun juga lah, ada sambutan untuk Hari Guru. So kadang-kadang cikgu kena bagi hadiah, so it's quite fun juga untuk murid-murid untuk sambut sama-sama dengan guru di sekolah. Alright. So, sangat-sangat banyak inspirasi yang kita boleh tengok dari jawapan Cikgu Firhan kan, sebab macam Cikgu Firhan cakap, tanggungjawab yang guru pegang ni sangat berat, sebab basically daripada sekolah rendah sampai sekolah menengah, mungkin ada setengah daripada prasekolah kan, separuh daripada satu hari tu ataupun hampir separuh tu di spend dekat sekolah kan. Jadi guru-guru ni adalah boleh katakan macam ibu bapa pelajar tu sendiri kan cikgu kan. Jadi mereka mengenali, ada setengah yang siap cakap tahu tak anak awak macam ni, rupanya anak awak suka ni. Itu kebanyakannya daripada cikgu-cikgu yang nampak kan cikgu kan. Betul, dia karakter di rumah memang berbeza dengan sekolah. So kadang-kadang di rumah tu dia mungkin balik sekolah, mandi, lepas tu tidur lah, dan besok sekolah lagi. Jadi mostly ibu bapa pun tak kenal anak sendiri. So bila terima report something macam buku rekod kan, sambil, so disitulah peluang kami sebagai guru ni untuk menceritakan karakter anak ni macam mana, how to handle them kalau orang begini-begini kan. So it's quite fun juga lah tengok reaction dan kadang-kadang ibu bapa tu berterima kasih juga kerana kita bagi orang advice dan kita bagi apa yang berlaku sebenar. So it's quite good to have parent lah yang care lah untuk anak mereka macam tu. Alright, so kita boleh lihat yang seperti mana Cikgu Fian dah kongsikan, setiap guru mempunyai kisah dan pengalaman mereka sendiri, dan hari ini kita akan bertanyakan beberapa lagi soalan kepada Cikgu Firhan untuk membuat perkongsian ini lebih menarik lah, dan kebanyakannya akan melalui persepsi seorang guru dan juga seorang bekas pelajar juga kan. Suatu ketika pun Cikgu Firhan pun macam kita semua orang dekat Malaysia ni akan melalui fasa yang mana dia orang pergi sekolah. Kebanyakan lah, majoriti rakyat Malaysia ni akan melalui fasa tersebut. Jadi setiap daripada kita ni kita punya experience dan pengalaman kita yang sendiri. Tapi sebelum saya ke soalan yang seterusnya, izinkan saya berkongsi mengenai Pandai sedikit sebanyak, kerana Pandai merupakan kita punya tunggak kita untuk sesi bual santai. Setiap episod yang kita ada ni semua adalah kerana kita ingin empower more teachers and students. Kita nak lebih ramai lagi pelajar, lebih ramai lagi guru yang dapat memanfaatkan platform EdTech yang kita dah sediakan. Jadi Pandai ni adalah sebuah syarikat pemacu yang dikenali sebagai startup juga. Dimulakan pada tahun 2020 pada kemuncak COVID, dan visi adalah untuk membantu pelajar sekolah belajar melalui platform yang boleh diakses melalui Android, aplikasi iOS dan aplikasi web. Untuk yang pertama kali mengikuti sesi kita pada hari ini dan baru saja mengenali Pandai Teacher, kami adalah salah satu daripada pelbagai feature dibangunkan pada tahun 2021 untuk melengkapkan guru dengan peralatan PAK 21. Dan untuk pengetahuan para guru, kita sudah mempunyai lebih daripada insyaAllah I think by this month dalam 13 hingga 14 ribu guru berdaftar, dan lebih 200 guru aktif setiap minggu menggunakan platform kita. Jadi platform kita menyediakan fungsi seperti ladap, rancang pengajaran harian, membina kertas soalan secara automatik dan memantau perkembangan pelajar, semuanya melalui satu aplikasi web. Dan platform ini adalah percuma, kita tak ada bagi apa-apa harga, memang semuanya percuma. Jadi anda boleh mendaftar melalui link yang rakan saya sedang tunjukkan di skrin sekarang, https://bit.ly/daftar-pt1. Jadi kami juga sedang mengadakan kuis Hari Guru. Jadi jangan lupa untuk layari go.pandai.org/hariguru seperti yang ditunjukkan di bawah untuk menjawab kuis Hari Guru, dan kiranya untuk membuat sedikit cabaran lah kepada para guru ataupun mungkin pelajar untuk melihat sejauh mana pemahaman mereka tentang Hari Guru. Jadi kalau nak tahu tips dia, jadi kita bersama dengan Cikgu Firhan lagi dengan soalan-soalan yang akan datang. Jadi kembali kepada sesi kita, saya ingin menanyakan Cikgu Firhan sedikit sebanyak lagi mengenai Hari Guru.
dan mungkin juga cerita cikgu sendiri yang pernah jadi pelajar seperti yang telah kita nyatakan dan sekarang mengajar. Cikgu bersedia untuk soalan pertama? Ni macam Who Wants to be a Millionaire ada soalannya. Okay, boleh. Sedih. Alright. So, soalan yang pertama. Okay, so basically sesi kita santai-santai je. So kita cuba nak bagi sedikit kelainan. Jadi untuk soalan yang pertama, sebagai seorang cikgu dan juga sebagai salah seorang tenaga pengajar, untuk mempunyai hari yang khusus bagi menyambut kejayaan cikgu ni, apakah perasaan cikgu? Adakah berdebar juga ke sebab cikgu share tadi ada tanggungjawab yang besar, ataupun macam mana pengalaman cikgu lah sepanjang menyambut hari guru? 10 tahun dah menyambut hari guru. Okay, untuk sebenarnya kalau menyambut hari guru di sekolah ni, dia busy sebab kita nak prepare, kita prepare, lepas tu kita juga sambut untuk diri sendiri. Dia macam kita yang prepare dan kita sambut. So kita sambut tu dengan dengan anak-anak murid lah. So mostly kadang-kadang bersalam-salaman. Jadi it's quite satu macam tradisi juga lah yang budaya menghormati guru tu satu budaya yang sehat juga. Sebab sekarang ni kita dengar martabat guru ni dia tak macam dikira macam pekerjaan lain. Sebenarnya pekerjaan guru ni pekerjaan yang memerlukan satu komitmen yang tinggi, dan jadi kalau mempunyai hari yang khusus tu saya rasa is a privilege lah juga, macam saya sebutkan sebelum ni, privilege dan ada satu tanggung jawab juga. Tapi yang bestnya sendiri prepare dan sendiri sambut. Macam tu. Birthday sendiri kita prepare dan kita sambut. So it's fun. It is fun. Bila kita sambut birthday sendiri, it's quite fun. Kita buat cake sendiri kan. Kita buat cake kita sendiri je, lepas tu kita tiup cake tu. Macam tu. In the fun way. So it's cikgu kan cikgu sekolah rendah kan. Jadi kalau sekolah menengah ada perbezaan tak sambutan untuk hari guru ni? Mungkin dia berbeza sikit lah dengan sekolah rendah sebab mungkin faktor umur 13 hingga 17 kan. So mungkin ada yang minat dengan guru ni, dia bagi hadiah secara direct lah. Jadi saya rasa sekolah menengah lebih meriah lah daripada sekolah rendah. Tapi I don't think dia lagi meriah daripada sekolah rendah. Sebab sekolah rendah ni memang kita akan dapat satu set cawan yang kita boleh minum 12 orang. Kalau satu kelas ada 32 orang, 12 orang mesti bagi cawan. So kita jimat lah untuk beli gelas sendiri. So it's quite kita tak paksa pun untuk minta hadiah kan. So mungkin sebagai tanda penghargaan kita just terima kasih. Mungkin yang lain tu mungkin bagi ada cikgu yang dia suka. So macam itulah. Tapi itulah pengalaman yang dialami oleh saya sendiri. Banyak gelas lah. Banyak gelas. Yang paling special, yang paling rare yang pernah saya terima belon. Belon dia yang belon. Lepas tu dia ada coklat. Sekolah rendah tahun 2 yang bagi. Belon dia macam dalam belon coklat. Yang gift box macam box tu lah. Tapi tak mengheran ya, sebab bapak dia ni memang buka gift shop punya kedai juga. So it's not, kita tanya dari mana dapat ni? Dari kedai aja. Dari kedai siapa? Dari kedai kami lah je. So kita dari memang pemilik bisnes rupanya. So it's another cara untuk marketing. Dia punya ibu bapa ni jual gift box. So anytime kita boleh pesan untuk event-event lain. So it's macam itulah. Itu yang paling rare sekali saya pernah dapat sepanjang 10 tahun ni. Saya dapat di tahun lepas. I see. Okay. Right after selepas COVID lah. Lepas all the lockdown tu dapat balloon dengan coklat.
Ya, first time. I see. Okay. Okay. Berkenaan COVID jugalah, ni merupakan rasanya tahun kedua lah kiranya kita menyambut Hari Guru secara formal, face to face. Tahun lepas merupakan tahun pertama, sebelum tu kita tak ada buat sambutan langsung kan. Jadi apa aktiviti-aktiviti yang biasa diadakan oleh sekolah ataupun kementerian untuk meraihkan Hari Guru ni, menurut pengalaman cikgu lah? Okey. Ini yang saya pernah nampak lah. Ada sekolah ni macam sekolah ni just biasa je lah, formal, bersalam-salaman. Ada sekolah yang dia buat tema lah, bertema. Guru-guru dia mungkin ada pakai baju sekolah, back to school, di mana ada satu video tu, dia guru tu duduk, ini sekolah menengah ada silap saya. Guru tu duduk dan murid tu tengah mengajar. Guru tu dia pakai baju sekolah menengah dengan kawan-kawan dari bilik guru. Jadi it's quite lucu jugalah. Jadi it's funny. Jadi video tu mendapat banyak respon yang positif lah daripada rekan-rekan guru. Macam I wish my school macam tu juga ada macam. So mungkin lepas tu ada lagi sekolah yang dia mengenakan tema superhero ni. Jadi guru-guru tu pakailah macam Captain America, Spider-Man di sekolah. Ada lagi macam letak kostum macam jerung. So sambil budak-budak tanya-tanya tu, cikgu apa kostum cikgu pakai ni? So ada yang tak tahu, ada yang tahu. Jadi dia pun explain. So dia sambil tu belajar jugalah sepanjang hari tu. Tapi masa tu kita celebration je, so untuk fun je lah tu, untuk seronok-seronok. Jadi itulah pengalaman untuk sekolah saya setakat ni. Just biasalah, macam kita just formal way lah juga. Tidak ada yang special macam tukar-tukar ada baju 60-an 70-an, tak adalah. Just macam biasa je lah, bersederhana. Ya. Tapi apa yang saya faham lah mengenai cikgu punya cerita mengenai sekolah rendah, sekolah menengah juga kan. Saya rasa macam sekolah rendah ni dia lebih honest lah. Dia macam dia masih kain putih kan. Jadi bila dia bagi tu dia ikhlas hadiah tu sebab saya sayang cikgu gitu kan. Kalau sekolah menengah dia sayang cikgu tu lain pun nak masuk dia kan. Jadi dia ada niat lain juga lah tu sambil. Kalau yang lelaki tu fahamlah niat tu adalah mengurat-ngurat sikit tu kan. Kalau yang perempuan tu itu kira macam crush lah. Memang hantar bunga, hadiah. Kadang-kadang ada juga yang minta belanja, bukanlah minta cikgu kan, tapi dia minta belanja cikgu tu. Jadi so sengaja lah tu. Macam-macam ragam lah, ada macam-macam ragam lah. I see. Jadi macam dari pandangan cikgu lah kan, sepanjang cikgu mengajar dah lebih daripada 1 dekad ni kan, apakah pengalaman ataupun kenangan paling indah dan juga yang paling mencabar yang cikgu pernah alami sebagai seorang guru? Okey, pengalaman ni banyak nih. Kalau cerita ni mungkin boleh buat satu buku nih. Tapi saya pendekkan lah untuk sesi kali ini, saya pendekkan. Tapi kalau saya sampai ke tahap-tahap yang boleh membukukan satu cerita tu, sebab ini satu teknik pengajaran juga, storytelling kan. So ini memang banyak cerita. So cerita tu dia memang kita ambil dari pengalaman tu jugalah. Okey, kenangan yang paling indah mostly mengenai self development diri sendirilah sepanjang guru ni. Seperti sedia maklum, pekerjaan guru ni kini merentas pekerjaan. So bermacam-macam role yang kita kena play di dalam sekolah tu. Kadang-kadang kita kena jadi janitor kalau tahun 1 tu, kalau dia muntah dalam kelas kita juga tukar bersih kan. So bila bila musim sukan tu kita juga jadi coach. Coach dia bukan bermacam-macam, 3 jenis coach. Kita jadi coach softball, kita juga coach bola sepak, kita juga coach sepak takraw. Jadi bermacam-macam role lah dalam tu. So it's quite fun journey lah juga untuk kita. Macam bila kita jadi coach tu, bila tim tu menang, so it's macam reward lah untuk
kita macam saya rupanya ada bakat juga walaupun tak ada bakat sangat bermain sukan tuh, tapi jadi coach boleh lah. Tapi bermain tak pandai. Macam saya kena suruh jadi coach bola sepak, saya pun tak pandai sangat main bola sepak, tapi bolehlah untuk coaching tuh. Mungkin murid-murid yang saya pelatih tuh kebetulan lah fit kan, dan cukup package untuk jadi winning team kan, so dia menang lah. So itu bergantung pada murid tuh juga lah. Kalau orang ada semangat menang. Tapi it's quite a journey juga lah. Oke, itu pengalaman manis. Seperti ada satu lagi yang baru-baru ini saya telah menghadiri satu expo yang STIMIS di Melaka lah. Ini pun salah satu pengalaman manis juga, sebab banyak sekolah di Sabah tuh ada 4 sekolah saja yang terpilih, termasuklah sekolah saya. Jadi dalam bengkel 3 hari itu di dalam bengkel itu ada bengkel drone, ada bengkel robotik, dan ada bengkel IoT ini Internet of Things lah. Yang Internet of Things inilah yang saya hadiri selama 3 hari, yang mengejutkan saya, di mana kita belajar cara mengekod software untuk diupload ke hardware itulah. Tapi dari segi bahasa teknikalnya macam itulah. Tapi dalam bahasa simpelnya, bila kita buat satu game tuh dia bila kita klik ataupun bila kita mati dalam game tuh kan, lampu yang kita program tadi itu dia akan menyala warna merah. So macam itulah. So itu untuk sekolah rendah. Untuk sekolah menengah pula, mereka banyak bermain dengan hardware, di mana orang membina aplikasi. Bila adalah beberapa aplikasi yang diorang bina, macam sistem pembersihan. Bila bilik tu kotor, tekan push button, jadi dia akan prompt ke help desk untuk beritahu customer service di situ untuk pergi membagi tahu janitor tu supaya membersihkan bilik yang kotor, sampai begitu sekali. So it's quite kompleks daripada sekolah rendah. Tapi sekolah rendah saya rasa pun agak kompleks juga, sebab kami diminta untuk membina game yang simple, yang mempunyai dia macam RPG game lah, yang berjalan-jalan, so macam Angry Bird kan, ada level-level. So kami tak sempat siapkan juga, cuma kita just ada prototype awal lah. Jadi it's quite fun juga untuk menghadiri kursus-kursus begini, dan banyak kita dapat, dan banyak networking kita dapat, kawan-kawan dari Perlis yang ada menganggap dari Perlis tu kita pun tahu ada kontak, so anytime kita minta kirim, so bolehlah minta kirim. Jadi it's untunglah. Selain dari itu juga sepanjang tempoh perkhidmatan ni juga termasuk saya belajar di IPG dahulu, saya beruntung kerana telah berkelana lah ke hampir semua lah juga negeri di Semenanjung, kecuali ada 4 negeri ini lagi, negeri Hamzah di Sarawak belum lagi, walaupun dekat tapi belum. Kawan saya semua pergi sebab orang posting Sarawak, jadi orang memang di situ. Jadi Sarawak belum, Kelantan belum, Pahang belum, dan Terengganu lah. Itu 4 negeri tu belum lagi. Yang lain tu mostly dah lah pergi. Jadi it's yang bestnya kita dapat menyelami budaya setempat. Walaupun tak lama di situ, tapi kita boleh nampak budaya setempat. Berbezalah dengan apa yang orang perkata di social media. Tu jadi yang bestnya itulah budaya setempat dan local food. Memang saya agak foodie sikit lah, mencari tempat makan kan. Jadi Ipoh, ada soalan, ada Ipoh, belum sampai makan nasi tu. Nasi tu belum sampai. Kita nak boleh sebut sini, nanti kena cancel. Okey. Lepas tu untuk part yang mencabar pula. Untuk part yang mencabar sepanjang perkhidmatan ni adalah untuk adaptation skill tu yang paling penting sekali. Bila keluar benda baru, kita secara tidak langsung adapt terus, kena macam plug and play lah, macam soket tu. Bila macam ada kurikulum tu, kita unplug. Unplug yang lama tu. Kita cari soket baru, kita masuk, kita on.
Macam itulah adaptation dalam sistem education kita sekarang ni, kena pantas dan cepat. Jadi bukan tu saja, kita juga kena be ready. Macam kita belajar di IPG course kita macam sejarah lah, macam saya lah, tiba-tibalah pula kita kena belajar mengajar matematik. So it's daripada story kan, pergi ke nombor tu agak kejauh tu kan. So dia memang otak kanan dan otak kiri tu jauh kan. So untuk combine dia tu ambil masa juga, adaptation skill lah, mostly on adaptation skill. Dan jangan malu bertanya lah pada guru-guru yang legend lah, saya panggil legend, living legend in the school. Kamu kena tanya, dan kamu kena tanya pengalaman yang paling best, dan tanya macam mana cara yang paling simple. Kadang-kadang kita buat 10 step, orang buat 2 step dah siap dah. So jadi kita kena, jangan malu tanya lah, itu yang paling penting. Dan terusnya mencoba dari sekarang ni, yang kita bukanlah kita risau, kita kena analisis lah tahap psikologi murid sekarang ni tak sama lah dengan dulu. Dulu mungkin tahun 6 baru kita nampak kematangan fikiran tu kan. So sekarang ni kita boleh tengok daripada tahun 3 pun kita boleh try reasoning with them lah juga. Dan diorang boleh early develop, mungkin disebabkan dengan teknologi terkini, maklumat cepat sampai, dan soalan-soalan mereka ni kan selalu berada bukan di luar kotak, memang outer space punya soalan. So kita tak boleh lagi soalan luar kotak. Luar kotak tu macam lokal kan, orang punya soalan tu kan outer space, sudah jauh dah sampai satellite dah. Kita masih lagi di lingkungan tu. So we need to be ready lah juga as a teacher lah. As a teacher kita juga kena ready dengan bukanlah knowledge je, kita just skill untuk menjawab murid tu. Walaupun ni rahsia juga nak bagi tahu, walaupun kita tak tahu jawab. Cikgu dah pernah nampak di YouTube tu, tapi cikgu tak tahu mana satu video. Mungkin nanti ke balik, mungkin kasih tahu cikgu apa nama video tu, mungkin sama-sama cek balik. So tu cara mengelak untuk tak dapat jawab soalan murid tu lah, sebab soalan dia out of space kan. Kita tak sanggup nak jawab, bukan tak sanggup, bukan tak ada, mungkin kita tak sempat nak research kan. Kadang-kadang kita takut soalan kita salah kan. So kita jawab salah kan. So we need time to, mungkin kalau kita ada kelas masuk kali kedua, mungkin cikgu akan beritahu bila masuk kelas nanti. Jadi kalau tak siap kerja, so kita kena kaitkan, kalau dia belum siap kerja, siapkan kerja baru cikgu jawab. So we need to cepat lah, kita kena fikir cepat dengan dia punya keadaan murid tu macam mana. Dia soal-soal memanglah dia pintar, tapi kerja belum siap kan. So it's kita jawab kan. Dia banyak kelentong tapi kerja belum siap. So soalan kau ni bagus, tapi kerja kau belum siap, kena siapkan dulu. So it's kita kena macam tu lah, kita kena bagi dia ready dulu untuk dia kan mostly on disiplin lah. Sekarang disiplin ni kalau zaman dulu ni guru-guru garang-garang kan. Sekarang ni guru-guru dia garang juga, tapi murid tu tak takut. So we need to change kita punya pendekatan. Dia tak garang tapi kejam lah sikit dalam kelas tu kan. Kalau tak siap tu memang berlambak lah tu. Berlambak bukanlah dari segi rotan tu, dia berlambak dari segi kerja lah. Untuk dia, so selagi dia bercakap tu maksudnya dia cepat siap. Kadang-kadang murid yang cerdas pintar ni, dia cepat siap. So you need to give them plus something to work on supaya dia tak kacau kawan-kawan. So betul. Jadi itulah murid-murid yang mencabar ni lah, murid yang cerdas pintar dan murid yang tidak mempunyai kemahiran asas macam membaca dan mengira, dan itulah membaca mengira. Kadang-kadang ada masalah murid khas, pembelajaran khas. So it's quite juga lah, betul, dia macam halangan juga untuk kita untuk bantu orang tu. Sebab kadang-kadang ada sekolah yang sekolah rendah tu dia ada sekolah aliran perdana, tapi dia tak ada aliran pendidikan khas, dan pendidikan khas tu jauh daripada kampung tu. So daripada segi ekonomi tu ibu bapa tu tak mampu nak hantar
anak yang berkeperluan khas ni ke sekolah tu. So in the end budak tu dia masuk juga aliran perdana tapi tak dapat catch up. Itulah cabaran yang utama kami di sekolah aliran perdana ni. Jadi kalau macam bukanlah kita nak jadi menteri kan, tapi if we can talk to policy maker kan di atas, kalau satu sekolah satu PPKI is a quite an idea lah juga untuk bantu yang murid-murid memang kelas ni. Dan semakin di bandar-bandar ni kita boleh nampak lah murid-murid tu dia memang ketinggalan lah dari segi belakang. Jadi we need to do something juga lah. Jadi itulah cabaran utama dia. Agak panjang juga cerita. Apa jawapan dia sebab apa saya faham sebab dari segi macam cikgu sebagai seorang guru kan, cikgu dah mengajar daripada tahun yang mana teknologi tu tak memainkan peranan yang besar kepada tahun 2023 ni yang mana AI kat mana-mana, budak-budak dah tahu pakai ChatGPT kan. Jadi peredaran masa tu sangat pantas kan. Kalau saya rasa cikgu patah balik 2000, cikgu start mengajar tahun berapa cikgu? 2013. Saya ni dari sekolah ke sekolah ni, keluar sekolah terus masuk. Tu pun cukup bertuah lah masuk ke IPG tu. Tu pun hampir tak termasuk lah, tapi termasuk juga. Dan 2013 tu posting yang pertama. So from 2013 tu until now lah yang berkhidmat sepenuhnya. Yang sebelum-sebelum ni just practical from sekolah-sekolah tu lah. Tapi dapat tengoklah betapa pantasnya teknologi ni bercambah kan cikgu kan. And then pelajar pun macam sekarang ni dia dah tahu lebih banyak kan. Jadi dia rasa lebih confident, tapi pada masa yang sama pun kita takut dia mengakses benda yang dia tidak sepatutnya. Jadi cikgu ni punya tugas bukan hanya untuk memberi jawapan ataupun memberikan dia punya bantuan kepada pelajar di waktu sekolah saja, tapi turut membantu dari segi macam macam apa yang pelajar ni harus cari bila dia kat Google untuk cari jawapan yang ini, macam mana dia nak cari kan. Sebab di internet ni tak ada batasan. Jadi itu adalah yang sangat sukar lah untuk para guru dan agak sukar lah, memang agak sukar. Cuma luckily kita di Malaysia ni macam ada subjek pendidikan Islam dan pendidikan moral kan. So it's quite privilege juga lah for us to have subjek macam keagamaan di sekolahan. So it's kita beruntung lah sebab bila di situ kita boleh tekankan bila dari dalam kita boleh kontrol kan, dari diri kita boleh kontrol. So perkara-perkara tu tidak berlaku lah. Ya kekuatan diri itulah, kekuatan jati diri itu. Tanggungjawab tu lah dia kena belajar dari awal. Tanggungjawab menggunakan internet. Jadi itulah zaman saya sekolah rendah dulu memang internet yang main dial up kan. Jadi sekolah rendah memang tak ada peluang lah main internet. Paling-paling pun download lagu saja kan cikgu kan. Jadi zaman cikgu lagilah berbeza kan daripada zaman saya, dan zaman cikgu legenda pun sangat berbeza daripada zaman cikgu. Lagi legenda. Dia macam setiap 15 tahun ni zaman dah berubah kan, yang sangat-sangat pantas. Dan topik ini boleh jadi sangat mendalam dan sangat serius sebab banyak isu. Cikgu cakap lah isu sosial dia bukan macam dulu isu sosial mungkin gaduh apa semua. Sekarang mungkin kita boleh sambung ni part 2, kita mungkin part 2 ni. Betul. Topik yang sangat bagus ya cikgu kan, macam teknologi dengan pembelajaran dan macam mana nak cikgu nak manage semua. But kita patah balik ke soalan yang lebih ceria sebab kita nak borak pasal guru kan. Jadi sepanjang cikgu menjadi pelajar pula, cikgu boleh tak ceritakan sikit ada tak cikgu idola mungkin kat sekolah rendah ataupun sekolah menengah ataupun mungkin di zaman IPG yang cikgu sangat-sangat hormat dan menjadi idola kepada cikgu, dan mungkin merupakan guru yang menjadi inspirasi untuk cikgu masuk dan mengajar di institusi pendidikan sekarang. Mungkin cikgu boleh kongsikan. Okey, sekarang ada. Beliau merupakan warden saya semasa saya di asrama.
Cikgu ni memang garang. Kalau kami lambat bangun subuh kan, dia memang sedia antara spray atau porot. Spray tu bila kita masih Spray apa tu? Spray air. Oh, air. Selalu beli kan. Tapi kejam lah beli. Tapi cikgu ni saya suka, dia spray je. Ingat jadi gitu ya. Dia macam spray di muka dah, kita terbangun lah. Itu warning pertama. Kalau terbangun lagi, kenalah yang kedua. Dia ada dua lah. Ada dua lah. Memang dia bawa dua. So cikgu tu cikgu sejarah. Sekarang dia dah doktorat lah, doktor. Okey, saya mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua cikgu-cikgu yang pernah mengajar saya dulu, terutamanya cikgu yang saya segani selama ni, cikgu Syahrul Adha, Doktor Cikgu Syahrul Adha. Jadi sekarang saya nak special message lah ni, cikgu kalau nak jadi supervisor saya minta cikgu jadi supervisor saya lah, macam tu lah. Macam tu lah dia punya pesanan tu. So I'm hoping dia sihat lah sentiasa. Dan kepada yang pernah mengajar saya di SK Lohan, lepas tu tadi ke Lohan Ranau dulu, lepas tu SK Kampung Brunei Kimanis, SMK Benoni, IPG Kampus Keningau, lepas tu sekolah-sekolah saya praktikal dulu. Saya pun tak tahu sebut dari mana sebab banyak sekali. Lepas tu kawan-kawan di Selamat Hari Guru juga kepada kawan-kawan di SK Pekan Telupit, lepas tu SK Darau, lepas tu kawan-kawan yang mengenali lah. Jadi kita pun bukanlah siapa-siapa kan. Jadi kita sebutkan saja selamat Hari Guru dan selamat berkhidmat. Sentiasa berdedikasi bagi 150%. Okey, itu saya ucapan. I see. Jadi saya rasa macam tengok daripada cikgu kepada cikgu tu, mungkin dia adalah sebuah inspirasi juga untuk cikgu menjadi seorang guru sejarah kan. Jadi selamat Hari Guru buat cikgu yang mengajar, Cikgu Firhan dan juga Cikgu Firhan sendiri. Dan saya juga personally ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru-guru kat luar sana. Guru-guru yang pernah mengajar saya dulu belajar dekat MIRI kat Sarawak, SK Kampung Pulau Melayu, kemudian masuk ke Kolej Tengah Tunku Bujang dekat MIRI, dan saya berpindah ke SMK Bandaran Petani di Ceras. Jadi terima kasih banyak kepada cikgu-cikgu ni semua sebab ialah jadi inspirasi kepada kita. Bagi saya macam cikgu, macam kita cakap awal tadi, cikgu ni merupakan macam ibu bapa kita sendiri. Dia yang membentuk kita menjadi siapa kita pada hari ini. Dan bagi saya macam banyaklah influence pada guru ni dan juga lecturer lah juga, tak terlupa pada yang itu juga. Jadi sebelum kita akhiri sesi kita pada hari ini, mungkin Cikgu Firhan nak bagi sepatah dua kata ke ataupun sharing ke sebelum kita tutup sesi kita. Sharing, saya dah banyak sharing tadi. Kita nak buat kontes lah untuk sharing cikgu inspirasi anda, dan kita akan bagi jute bag percuma daripada Pandai Teacher, betul kan? Boleh. Kita boleh 5 kisah yang 5 kisah epik daripada penceritaan secara lisan ataupun secara bertaip, tapi jangan guna chat GPT tau. Kena guna karangan dalam bahasa Melayu ataupun Inggeris, dalam in the fun way lah. Kita akan pilih, boleh hantar dengan Hamzah, dan kita akan cek, kita akan bagi berapa jute bag Hamzah? Kita boleh bagi 3 jute bag untuk perkongsian cerita. Perkongsian cerita yang paling menarik. Ada sampel lah. Nanti kita sampel, nanti kita letak sampel di belakang. Kita dalam video ni kita boleh edit. Nanti kita letak sampel. So I think that's the spontan way to end our session malam ni. Tapi minta maaf lah, kita bercakap bercampur-campur. Kadang-kadang istilah tu lambat nak sampai dalam bahasa Melayu, kita tukar bahasa Inggeris. Itu namanya adaptation. Itu adaptation, itu kena cepat.
So terima kasih sebab jemput, dan saya mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru-guru di Malaysia, including Hamzah juga, sebab Pandai Teacher dia akan grow kita punya platform percuma lebih lagi dengan fungsi-fungsi yang lebih menarik selepas ni. Nantikan sahaja, saya tak sabar untuk tunggu feature-feature terbaru daripada platform Pandai Teacher. Jadi guru-guru jangan lupa daftar dengan pantas approval, gunakan email yang diberikan oleh KPM, dan harapan saya dapat daftar percuma di link yang di bawah, yang dipaparkan di bawah. Harapan saya kepada semua guru-guru agar dapat menyambut Hari Guru dengan dalam keadaan yang sihat dan dalam keadaan yang happy, dan jangan stres-stres. Even though kita punya kerja ni memang tak pernah habis, jadi cikgu pilih masa untuk berehat bila nak berehat, tapi janganlah pencen, kan. So tanpa cikgu-cikgu saya tak akan ada di sini, tanpa cikgu-cikgu Hamzah tak akan ada di sini. Jadi tanpa cikgu-cikgu kita punya technical di belakang pun tak akan ada di situ. Jadi terima kasih kami ucapkan dengan seikhlas hati. Hamzah, ada apa-apa nak tambah lagi, Hamzah? Daripada saya dan juga Ain yang bersama kita juga, walaupun dia nampak tapi dia ada di belakang ni, dan juga tim Pandai Teacher dan juga Pandai, kami mengucapkan selamat Hari Guru kepada Cikgu Fihan. Semoga sambutan Hari Guru tahun ini merupakan satu sambutan meriah. Mungkin ada surprise ke untuk cikgu kan, daripada student tahun ni ada hadiah baru ke. Jadi dan juga untuk semua rakan-rakan guru lah di luar sana, seperti mana Cikgu Fihan dah sebut tadi, kita ada sebuah kontes lah, sebuah giveaway untuk rakan-rakan guru. Jadi kita akan kongsikan maklumat lebih lanjut di hujung rancangan ini, dan cikgu akan berpeluang untuk memenangi 3 jute bag yang kita akan hantarkan secara percuma kepada cikgu-cikgu sekalian. Jadi sekian saja episod kita pada kali ini. Jangan lupa untuk subscribe dan follow podcast kami untuk mendengar episod-episod sebelum ini dan juga episod yang akan datang. Jika ada sebarang komen ataupun cadangan ataupun soalan, boleh ikuti laman sosial kami di @pandai-teacher. So boleh cari dekat Instagram, boleh cari dekat Facebook, dan boleh cari dekat TikTok. Kita pun aktif dekat TikTok juga. Sebelum itu, jangan lupa untuk mendaftar secara percuma di link yang Cikgu Firhan dah kongsikan tadi, dan kami akan paparkan juga di bawah. Sangat-sangat pantas, sangat mudah, dan jangan lupa juga untuk menyertai kita punya kuis Hari Guru. Kuis yang relax-relax je, cikgu boleh mengetahui pada tahap mana cikgu punya pemahaman pada Hari Guru ini, dan ada markah-markah je lah. So ada banyak aktiviti yang kita sedang lakukan, dan bak kata Cikgu Fihan, kalau rasa penat, kalau perlukan rehat, boleh berehat. Cikgu kena pastikan yang cabaran cikgu ni sentiasa ada. Cikgu kerjaya guru ni bukan kerjaya yang start pukul 8 habis pukul 5. Kadang-kadang musim peperiksaan mungkin lebih daripada itu. Jadi terima kasih banyak-banyak, dapatkan rehat yang diperlukan. Kami dari pihak Pandai sekali lagi mengucapkan selamat Hari Guru. Sekian, terima kasih dan jumpa lagi, dan terima kasih banyak buat Cikgu Firhan kerana menyertai kami pada hari ini. Sama-sama. Alright, bye-bye semua. Selamat Hari Guru.